Salam sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Saya Cikgu Canai Babang dari SMK Kinarut Papar, Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya ingin membentangkan dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam E-Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 2020 yang merupakan salah satu amalan yang terbaik dalam pembelajaran dan pengajaran kita di dalam kelas yang mana mampu untuk melahirkan pelajar yang boleh berfikir secara kendiri dan berdikari bagi meningkatkan pembelajaran pelajar di dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk pembentangan saya pada hari ini iaitu meningkatkan kemahiran menyelesaikan isu pembelajaran dalam kalangan pelajar melalui bimbingan berpandukan tapak Yusof dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi perkongsian kali ini jelas, ya tuan-tuan dan puan-puan, guru bertindak sebagai pembimbing utama dan tapak Yusof yang direka khas menjadi alat ataupun tools guru di dalam kelas untuk murid seterusnya nanti mampu membentuk para pelajar yang boleh berfikir secara kendiri dalam pembelajaran mereka di dalam kelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tapak Yusof ini telah direka khas oleh tim kami, iaitu tim Smart L21 setelah melihat masalah pembelajaran para pelajar yang tidak mampu untuk berdikari sendiri dalam pembelajaran mereka. Dalam mana-mana pelajar juga cenderung menunggu jawapan daripada guru untuk menyelesaikan isu dan masalah yang mereka hadapi. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar kita tidak bermotivasi dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Jadi, saya telah menggunakan dan mengaplikasikan tapak Yusof ini dalam mata pelajaran sejarah bagi melihat impak penggunaan tools ini dalam mengubah dan mengatasi masalah pembelajaran para pelajar tersebut. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini berfokuskan peningkatan kemahiran menyelesaikan isu pembelajaran yang dihadapi oleh 35 orang pelajar sasaran saya melalui bimbingan dan juga mentoring berpandukan tapak Yusof ini. Tapak ini menggabungkan pelbagai teori dan pedagogi pembelajaran abad ke-21, iaitu pembelajaran berasaskan masalah, scaffolding ZPD, Vygotsky 1978, Gradual Release Model, Bloom Revised Taxonomy, KBKK dan juga KPS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, misi intervensi PDP tapak Yusof ini adalah untuk melahirkan ataupun menghasilkan pelajar yang dapat menyelesaikan masalah dunia sebenar secara berdikari ataupun secara kendiri pada masa akan datang. Jadi, semasa menggunakan tapak Yusof ini, tuan-tuan dan puan-puan, guru bertindak sebagai fasilitator dan pelajar kita menyelesaikan isu dan masalah dengan mengaplikasikan penyelesaian sedia ada ataupun mencipta kaedah yang baru oleh pelajar itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu dan masalah yang dihadapi oleh pelajar kita. Yang pertama, tahap motivasi pelajar lemah untuk memajukan diri dalam akademik. Yang kedua, tahap penguasaan fakta sejarah lemah walaupun pelbagai intervensi yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran ataupun panitia. Dan yang ketiga, jumlah pelajar dalam kelas agak ramai dan kurang kondusif. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, latar belakang pelajar kita pelbagai. Ada pelajar saya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bekerja sembilan untuk membantu keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan dan juga objektif amalan terbaik ini pada pandangan saya dan program ini ialah pertama, mengetahui sejauh mana pelajar mampu menyelesaikan isu dan masalah dalam pembelajaran mereka berdasarkan tapak Yusof yang merangkumi pelbagai peringkat kemahiran berfikir daripada KEBAL, KEBAS dan seterusnya KEBAT, langkah satu demi langkah yang seterusnya. Baik, yang kedua, mengetahui sejauh mana pementoran atau bimbingan guru mampu melahirkan pelajar yang boleh
menyelesaikan isu dan masalah dalam pembelajaran mereka. Jadi, untuk pelaksanaan kajian ini ya tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menggunakan kaedah pemerhatian, ya, temu bual, dan juga latihan amali. Pada permulaan kajian ini ya, saya telah melaksanakan bengkel umum di dalam kelas yang melibatkan 35 orang pelajar tentang bengkel umum keberkesanan Yusof ini, yang mana telah wujudnya pada peringkat pertama ini intervensi yang pertama. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mendapatkan feedback daripada para pelajar tersebut. Dan seterusnya, apabila kita membantu dan mentoring kepada pelajar kita, ya, di situ pelajar telah menjawab soalan demi persoalan dalam langkah demi langkah dalam tapak Yusof ini, maka aktiviti pemulihan pilihan pelajar telah wujud, iaitu intervensi yang pertama. Pelajar telah mendapat idea bagaimana mengatasi masalah yang ataupun isu yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi pembelajaran kendiri dan pelibatan aktif berlaku dalam tempoh pelaksanaan intervensi pilihan pelajar itu sendiri. Dan harus diingat di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, intervensi yang kedua haruslah bergerak selari dengan intervensi yang pertama dan juga aplikasi yang dilakukan oleh pelajar kita, iaitu pementoran, ya, intervensi motivasi, follow up kepada pelajar ya di dalam kelas ataupun di luar kelas, dan seterusnya intervensi panitia haruslah bergerak selari. Maka hasilnya ya tuan-tuan dan puan-puan, outcome-nya ya, markah pelajar ataupun markah ujiannya, disiplin diri, keyakinan diri pelajar telah meningkat. Di sini saya dapat simpulkan bahawa proses PDP ini telah melibatkan PBM, ya, KPS dan KBAT, belum seterusnya bimbingan ataupun mentoring. Bergerak selari maka telah menghasilkan impak yang positif kepada pelajar itu sendiri. Baik, di sini juga saya telah menganalisa tentang keperluan intervensi ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, memerlukan intervensi yang berfokuskan kepada KBAT kerana kita ingin melahirkan pelajar yang boleh berfikir aras tinggi. Yang kedua, pembelajaran kendiri dan motivasi pelajar untuk meningkatkan accountability, tanggungjawab, KPS, ya, 4K1N, kepimpinan, minat kerjaya, dan ya, pembelajaran kendiri pelajar. Dan paling penting juga ya tuan-tuan dan puan-puan, intervensi dalam bentuk bahan bantu mengajar BBM adalah lebih membantu kerana ia lebih konkret. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kesan, impak dan sumbangan daripada program ini telah mewujudkan kemenjadian murid yang sangat positif. Iaitu, pertama, mendapat peningkatan keputusan dalam lebih dari satu mata pelajaran selain daripada sejarah. Yang kedua, pelajar mampu memahami kehendak soalan dengan lebih baik. Dan ketiga, terdapat ya peningkatan dalam motivasi diri pelajar dan keyakinan untuk terus berusaha dan berjaya. Jadi apabila kita melihat jadual yang disediakannya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pelajar A, B, C, D, E, ya, kita lihat pra dan juga pasca dalam program ini ada menunjukkan peningkatan yang sangat ketara dalam keputusan markah peperiksaan mereka. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Ini telah menunjukkan ripple effect kepada mata pelajaran yang lain. Dan ini merupakan petanda yang begitu positif, impak yang positif daripada pelaksanaan bimbingan dan juga aplikasi Yusof ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung dengan ahli kumpulan kami untuk bertanyakan tentang aplikasi Tapak Yusof ini. Ya, Tapak Yusof ini bukan sahaja untuk para pelajar kita, tetapi juga ada untuk rakan-rakan guru. Baik, jadi di sini kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kaedah pementoran dalam kumpulan kecil lebih berkesan dan bermakna. Yang kedua, pelajar telah dapat memberi idea, pengetahuan yang baru dan juga berkeyakinan dalam menyelesaikan isu pembelajaran. Dan yang ketiga,
Pelajar telah berjaya menyelesaikan isu pembelajaran mereka secara berperingkat-peringkat di samping menguasai kemahiran pemikiran sejarah dengan lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi bimbingan dan juga tapak Yusof ini bukan sahaja untuk mata pelajaran sejarah, tetapi boleh diaplikasikan untuk semua mata pelajaran dan juga dalam kehidupan seharian kita. Jadi, itu sahaja perkongsian dan juga pembentangan saya pada hari ini, yaitu meningkatkan kemahiran menyelesaikan isu pembelajaran dalam kalangan pelajar melalui bimbingan berpandukan tapak Yusof dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya Cikgu Canai Babang dari SMK Kinarut, Papar, Sabah. Sekian dan terima kasih.